Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari Sabtu saya ucapkan kepada semua. Terima kasih kerana mengikuti program pada kali ini dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Pandai Teacher kerana menjemput saya untuk memberi sedikit pengisian kepada pelajar kepada guru-guru, minta maaf, kepada guru-guru. Jadi tajuk saya pada hari ini simple saja, iaitu mengasah kemahiran digital pelajar melalui pertandingan co-akademik. Jadi kita mulakan dulu dengan apa itu pertandingan co-akademik. Tetapi sebelum itu saya nak memperkenalkan dulu diri saya. Saya Suhaimi Ramli. Saya adalah pengarah urusan daripada untuk Arden Educational Consultants ataupun Arden Edu. Dan saya juga adalah pengasas dan juga Chief Operating Officer bagi Pandai Education. Selain itu, saya dilantik oleh Kementerian Pendidikan sebagai jurulatih bagi pasukan kebangsaan ke pertandingan International Mathematical Olympiad sejak daripada tahun 2007. Saya merupakan graduan dalam bidang matematik daripada Massachusetts Institute of Technology. Saya juga merupakan pengarah bagi pertandingan Kangaroo Math Competition sejak daripada tahun 2013, dan selain daripada pertandingan Kangaroo Math ini yang mempunyai lebih daripada 50,000 peserta setiap tahun, saya juga bersama rakan-rakan menganjurkan pelbagai bentuk pertandingan co-akademik lah yang diiktiraf oleh pihak kementerian, antaranya pertandingan Beaver, Kancil, Kijang dan sebagainya. Jadi saya mempunyai sedikit latar belakang dalam topik yang saya akan ceritakan pada hari ini, iaitu pertandingan co-akademik dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan digital, dan diharapkan by the end of this session lah, jadi guru-guru mendapat sedikit sebanyak input yang berguna. Jadi kita mulakan dengan apa itu pertandingan co-akademik. Jadi co-akademik ni adalah istilah yang digunakan oleh pihak kementerian sendiri, iaitu pertandingan-pertandingan yang boleh dikatakan antara co-curriculum dan akademik. Aktiviti ini dikira sebagai co-curriculum kerana ia dilakukan di luar waktu PDP ataupun di luar bilik darjah, tetapi kandungan bagi aktiviti-aktiviti ini adalah berbentuk akademik. Jadi apakah ciri-ciri pertandingan co-akademik ini? Dia menguji pengetahuan dan kemahiran yang berbentuk akademik. Contohnya berbeza dengan pertandingan yang co-curriculum sepenuhnya seperti sukan, seperti kawat kaki, seperti pertandingan nasyid dan sebagainya. Jadi pertandingan co-akademik ini kandungannya adalah subjek akademik, sama ada subjek itu diajar di sekolah ataupun tidak diajarkan di sekolah. Jadi kita boleh katakan co-akademik ini sebagai gabungan lah di antara co-curriculum dan akademik. Dan ia berbentuk pertandingan. Jadi bila ada pertandingan tu ada levelnya lah, tak kira lah level sekolah, level daerah, zon, negeri, kebangsaan maupun di peringkat antarabangsa. Dan ia boleh diadakan dalam mode atas talian ataupun online ataupun offline ataupun bersemuka. Jadi ada pelbagai format bagi pertandingan co-akademik. Contohnya ada pertandingan quiz, pertandingan esei, ada yang berbentuk pementasan ataupun teater, ada bentuk projek, contohnya projek teknologi untuk membangunkan aplikasi, ataupun projek sains di mana pelajar-pelajar membuat kajian di atas sesuatu fenomena sains, pengekodan ataupun coding competition, ada berbentuk reka cipta ataupun inovasi, ataupun pertandingan berbentuk pitching di mana pelajar tu akan membangunkan satu produk dan dia akan membuat pitching lah untuk produk tersebut. Okey. Jadi ada pelbagai bentuk pertandingan. Lazimnya pertandingan-pertandingan ini adalah dalam bidang STEM lah, sains, teknologi, engineering dan matematik, tetapi tidak semestinya. Jadi pertandingan selagi mana pertandingan itu pertandingan co-curriculum yang mempunyai kandungan akademik, baik subjek-subjeknya berteraskan sains atau matematik ataupun tidak, itu adalah pertandingan co-akademik. Okey, saya beri satu contoh sebab saya merupakan salah seorang pengasas lah bagi pertandingan ini. Kangaroo Math ni adalah satu pertandingan yang kita kategorikan sebagai co-akademik. Kerana apa? Kerana kandungannya adalah matematik, iaitu subjek akademik, tetapi ia adalah pertandingan di luar bilik darjah ataupun di luar waktu PDP. Jadi dikategorikan juga sebagai co-curriculum. Jadi sedikit sebanyak latar belakang lah mengenai Kangaroo Math ni sebelum saya ke topik yang seterusnya. Jadi Kangaroo Math ni adalah satu pertandingan matematik yang terbesar di dunia. Okay, dia dibangunkan di Eropah pada tahun 90-an ataupun pada akhir tahun 80-an, saya pun kurang pasti. Tetapi sekarang lebih daripada 6 juta peserta daripada seluruh dunia mengambil bahagian di dalam pertandingan ini. Dan di Malaysia juga ini adalah pertandingan matematik yang terbesar lah di Malaysia dengan lebih 50,000 orang peserta.
Pertandingan ini diadakan di sekolah, maka kita adakan dalam pelbagai bahasa lah. Jadi pelajar diberi pilihan untuk menjawab dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, dan bagi pelajar-pelajar sekolah rendah jenis kebangsaan Tamil, mereka boleh menjawab dalam bahasa Tamil juga. Dia terbuka untuk semua pelajar sekolah rendah dan menengah daripada tahun 1 hingga tingkatan 6. Soalan-soalannya direka khas oleh pakar-pakar pendidikan matematik daripada seluruh dunia, dan ia telah diadakan di Malaysia sejak daripada tahun 2013 lah. Jadi tahun ini merupakan tahun ke-12 ia diadakan. Jadi pada mereka yang berminat boleh ke laman web kangaroomath.com.my. Tahun ini pertandingan ini akan diadakan pada 8 hari bulan Mei. Okey. Jadi apakah manfaat yang boleh didapatilah oleh pelajar, oleh guru-guru dan oleh pihak-pihak lain dalam apabila melibatkan diri dalam pertandingan-pertandingan co-akademik. Jadi saya rasa semua orang pun tahu pertandingan ini ada banyak manfaat lah. Kalau bagi pelajar-pelajar, manfaat utama dia adalah pelajar-pelajar tu mendapat pengetahuan yang baru, pengetahuan bukan setakat pengetahuan tetapi juga kemahiran. So they develop not only knowledge but also the skills di luar bilik darjah, dan lazimnya pengetahuan ataupun kemahiran yang mereka pelajari untuk mengikuti sesuatu pertandingan itu, pengetahuan itu ataupun kemahiran itu boleh digunakan seumur hidup mereka. Dia masih berguna walaupun mereka masuk ke universiti, dalam karier dan sebagainya. Jadi ini adalah kelaziman dalam pertandingan berbentuk co-akademik di mana ilmu-ilmu yang mereka pelajari itu bukan semata-mata untuk pertandingan saja, tetapi ia adalah sesuatu yang relevan di dalam kehidupan sebenar. Selain itu juga, saya rasa guru-guru semua pun tahu dia dapat memupuk sifat yang positif dalam diri pelajar, sifat yang suka, contohnya kita panggil bersaing secara sihat. Jadi ini adalah satu sifat yang positif kerana dengan persaingan yang sihat, mereka dapat meningkatkan kecemerlangan diri mereka. Mereka membiasakan diri mereka untuk membuat sesuatu dengan cemerlang, dengan sebaik-baiknya. Selain itu juga, yang secara konkretnya mereka mendapat pengiktirafan. Jadi kalau sebelum ni mereka cemerlang dalam satu bidang, contohnya kita pelajar ni seorang yang cemerlang dalam bidang teknikal, dia pandai membuat programming contohnya, tetapi dengan menyertai pertandingan mereka mendapat pengiktirafan yang rasmi untuk penyertaan ataupun untuk kemahiran mereka. Dan selain itu juga beberapa pertandingan mendapat markah PAJSK lah, jadi mereka boleh gunakan untuk memohon ke universiti ataupun memohon ke sekolah-sekolah yang khusus. Jadi itu untuk pelajar. Jadi kita tak dapat, kita semua tahulah tak dapat lari bahawa pelajar-pelajar ni mempunyai manfaat yang sangat-sangat banyak lah apabila menyertai pertandingan, dan mereka lah yang merasa seronok. Tapi bagaimana dengan kita selaku pendidik? Okay, jadi pendidik ini juga mempunyai manfaat kerana pendidik ini mereka biasanya adalah jurulatih kepada pelajar-pelajar. Mereka adalah coach, mereka adalah guide bagi pelajar-pelajar kerana selalunya pertandingan ini disertai oleh sekolah, dan guru besar ataupun pengetua akan melantik guru-guru sebagai person in charge. Jadi mereka lah akan jadi coach kepada pelajar-pelajar. Jadi selain daripada coach ini, mereka juga memotivasikan pelajar-pelajar mereka untuk mencapai potensi mereka secara menyeluruh. Kalau pelajar tu contohnya dia pandai programming, tetapi di peringkat sekolah mungkin programming ataupun percaraan yang dia ajar adalah di peringkat asas saja, tetapi pelajar ni boleh buat jauh lagi. Dia boleh contohnya dia boleh program an app ataupun dia boleh program a software. Jadi dengan menyertai pertandingan-pertandingan seumpama ini, pelajar tu dapat memenuhi potensi mereka mengikut apa yang mereka minat dan apa yang mereka kuasai. Jadi selain daripada itu, dengan menjadi coach ini, cikgu-cikgu juga, guru-guru juga dapat meningkatkan kemahiran diri mereka. Sebab mereka nak coach, jadi mereka sendiri kena belajar. Jadi ada ramai guru-guru yang saya kenal, mereka daripada bidang yang tidak ada kaitan. Contohnya mereka daripada bidang bahasa Melayu, tetapi mereka diletakkan sebagai person in charge bagi pertandingan robotik. Jadi dia sendiri belajar robotik. Jadi selepas 10 tahun handle, jadi guru tu dah jadi pakar dalam bidang robotik, dan sekolah dia selalu menang, tahun demi tahun menang. Sebab apa? Sebab ada guru yang komited. Jadi ini juga membuka peluang lah kepada para pendidik. Mungkin ada yang dapat mengiringi pelajar-pelajar ke pertandingan, dapat melihat sekolah-sekolah lain, bertukar-tukar pendapat dengan guru-guru daripada sekolah lain dan sebagainya. Dan secara tidak langsung sekolah juga mendapat nama dan pengiktirafan dan mewujudkan budaya yang sihat lah di kalangan pelajar. Selalunya mengikut pengalaman saya, sekolah-sekolah ni dia ada culture dia. Contohnya kalau satu sekolah tu dia cemerlang dalam bidang robotik, ada sekolah lain dia cemerlang dalam bidang Olimpiad Matematik contohnya. Jadi biasanya sekolah ni dia ada tradition. Kalau senior dia cemerlang, jadi dia akan train pelajar-pelajar junior di sekolah tersebut untuk juga cemerlang, dan guru-guru pun
turut serta menjadi coach. Jadi sekolah tu tahun demi tahun dia menjadi cemerlang. Jadi itu mewujudkan satu budaya di kalangan pelajar tersebut. Jadi siapa masuk sekolah ni ada budaya yang cemerlang dalam robotik contohnya. Jadi ini adalah satu perkara yang sihatlah di kalangan pelajar. Okey. Seterusnya, ini saya bagi contohlah salah satu pertandingan yang saya terbabit ialah pertandingan International Mathematical Olympiad. Saya sendiri telah terbabit sebagai jurulatih lah sejak daripada tahun 2007. Tapi akhir-akhir ini saya kurang terlibat sebagai jurulatih, lebih kepada pihak pengurusan lah. Dan pada tahun lalu pasukan Malaysia telah bertanding di Chiba, Jepun, dan kita mendapat pelbagai keputusan yang cemerlang lah di kalangan pelajar-pelajar kita. Ada yang dapat gold medal, ada yang dapat bronze medal, honorable mention dan sebagainya. Dan pelajar-pelajar kita mendapat manfaat beyond the competition itself. Jadi mereka mendapat pengiktirafan dalam pertandingan-pertandingan ini, dan selepas itu contohnya salah seorang pelajar, Wong Jeren, dia telah mendapat 2 kali pingat emas dalam pertandingan IMO dan dia telah diterima untuk memasuki satu universiti yang terkemuka lah, Massachusetts Institute of Technology dalam bidang matematik. Jadi ini adalah manfaat seumur hidup yang diterima oleh pelajar tersebut walaupun aktiviti yang mereka buat itu di peringkat sekolah, pada waktu umur mereka di sekolah. Okay. Ini salah seorang lagi pelajar yang di dalam pasukan tersebut, saudari Lia Maisa binti Masrin daripada Pusat Genius Pintar Negara. Jadi dia juga merupakan salah satu peserta lah di dalam pertandingan ini. Okey, jadi saya nak mengambil sedikit masa untuk bincangkan mengenai tema kita. Tema kita adalah mengenai kemahiran digital atau pendidikan digital. Jadi apakah kaitan pertandingan-pertandingan yang saya mention tadi dengan kemahiran digital? Jadi ada beberapa cara di mana pertandingan-pertandingan ini dapat memupuk kemahiran digital lah. Jadi kalau saya bagikan kepada dua, aptitude dan juga attitude. Jadi aptitude ini lebih kepada penguasaan ataupun kemahiran dalam menggunakan sesuatu teknologi, baik daripada segi hardware, peranti, software, perisian ataupun aplikasi. Jadi dengan menyertai pertandingan-pertandingan ini, pelajar-pelajar dapat membina aptitude lah, meningkatkan kemahiran mereka dalam menggunakan teknologi tersebut. Tetapi yang lebih penting, pelajar-pelajar juga dapat membina attitude, iaitu soft skills seperti bekerjasama dalam pasukan, bagaimana berkongsi ilmu. Kalau kita lihat dalam pertandingan-pertandingan yang membabitkan pasukan, selalunya pelajar-pelajar yang cemerlang ni dia tak lokek ilmu. Selalunya tim yang dapat tempat pertama, kedua, ketiga, mereka lah yang paling keen untuk share pengetahuan ataupun skill mereka. Jadi kita dapat lihat bahawa ini adalah antara sifat-sifat yang baiklah yang dapat ditimbulkan apabila pelajar-pelajar menyertai pertandingan berbentuk co-akademik. Dan pelajar-pelajar juga memahami skill-skill utamalah dalam kehidupan seperti keselamatan digital dan sebagainya. Dan seperti mana saya beritahu tadi, pelajar-pelajar ini didedahkan untuk membuat hasil kerja yang cemerlang. Maknanya untuk jika mereka mengambil bahagian dalam satu pertandingan, jadi semua orang nak menang. Jadi mereka yang betul-betul nak menang ni, mereka akan buat hasil kerja yang cemerlang. Dengan ini mereka dapat membina satu etika kerja daripada umur yang muda yang menyebabkan mereka ini sentiasa membuat sesuatu yang terbaik. Jadi ini adalah satu perubahan sikap yang saya lihatlah semenjak saya melatih pasukan Malaysia dalam beberapa pertandingan di peringkat antarabangsa, dan pelajar-pelajar ini mempunyai work ethics di umur yang muda, dan apabila mereka dewasa, mereka masuk ke universiti dan mereka masuk menceburi bidang karier, mereka membawa work ethics tersebut. Okey, dan contoh kegunaan teknologi digital ini di dalam pertandingan-pertandingan co-akademik saya boleh bagikan kepada dua lah. Satu, secara tidak langsung mereka menggunakan kemahiran digital mereka ataupun digital skill mereka untuk pertandingan-pertandingan yang mungkin tidak ada kaitan secara direct lah. Contohnya mereka membuat pembentangan sains ataupun mereka menyertai satu pitching competition, tetapi dalam mereka menyediakan pembentangan mereka menggunakan digital tools. Contohnya untuk slide mereka gunakan Google Slide, kemudian untuk design mereka gunakan Canva. Jadi ini adalah secara tidak langsung. Walau bagaimanapun ada juga pertandingan-pertandingan
yang menekankan pengetahuan teknikal. Contohnya, kita ada beberapa pertandingan yang berbentuk coding competition ataupun programming competition, di mana apa yang dipertandingkan itu adalah kemahiran pengaturcaraan, baik dalam C++, Python ataupun bahasa-bahasa lain. Okey, jadi secara tidak langsung dengan menyertai pertandingan-pertandingan ini, pelajar juga dapat secara langsung atau tidak langsung meningkatkan kemahiran digital mereka. Okey, saya bagi satu contoh pertandingan yang mungkin lebih relevan kepada tajuk kita atau untuk conference kita ini, iaitu digital education. Jadi sejak tahun 2015 kami menganjurkan, dari Education Consultant menganjurkan satu pertandingan yang bernama Beaver Computational Thinking Competition. Beaver ni adalah maskot bagi pertandingan ini. Jadi Beaver Computational Thinking Competition ini berasal daripada Lithuania, satu negeri di Eropah, di mana sekarang ini pertandingan ini disertai oleh lebih 1 juta peserta daripada seluruh dunia, dan di Malaysia ia dimulakan pada tahun 2015 lah. Pertandingan ini adalah pertandingan atas talian, dan soalan-soalan dia adalah berbentuk interaktif lah. Ada soalan quiz berbentuk multiple choice, ada yang berbentuk jawapan saja, ada juga yang memerlukan pelajar membuat interaktiviti lah, di mana mereka perlu drag and drop, mereka perlu mencantumkan ataupun mereka perlu menggerakkan beberapa objek di skrin. Pertandingan ini terbuka kepada pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah daripada tahun 1 hingga tingkatan 6. Penekanannya adalah computational thinking ataupun pemikiran computational. Ini adalah satu komponen bagi subjek yang diajar di tingkatan 1, tingkatan 3, asas komputer, dan tingkatan 4 dan tingkatan 5, sains komputer. Walau bagaimanapun, keistimewaan pertandingan Beaver Computational Thinking ini berbeza dengan pertandingan lain, ialah dia tidak memerlukan pengaturcaraan. Maknanya pelajar dididik ataupun didedahkan kepada cara pemikiran computational tanpa menggunakan bahasa pengaturcaraan yang spesifik. Maksudnya nak sertai Beaver ini tak perlulah tahu coding dalam Python ataupun dalam Java dan sebagainya. Okey, pertandingan ini adalah salah satu inisiatif di bawah Digital Maker Movement oleh MDEC, dan pada tahun ini akan diadakan pada 15 hari bulan Mei. Jadi guru-guru yang berminat ataupun nak mendaftarkan boleh ke laman web beaver.my. Okey, jadi kalau guru-guru, para penonton pergi ke laman web beaver.my, kita ada contoh-contoh soalan Beaver dan dia interaktif. Siapa pergi ke website ni memang boleh buat drag and drop. Jadi kita cuma nak tunjukkan bagaimana contohlah interface untuk pertandingan Beaver ini. Jadi ini adalah satu soalan untuk pelajar-pelajar yang kategori rendah lah, pelajar tahun 3 ataupun tahun 4. Soalan dia very very simple. Okey, tetapi di sebalik soalan ini ada konsep computational thinking di sebaliknya. Okey, jadi mari saya bagi contohlah, kita tengok soalan ini. 4 young beavers are standing in line to get a free lollipop. Okay, when it comes to their turn, they must take the lollipop which is located closest to them. For example, the first young beaver will get the green square lollipop. Jadi kalau kita lihat, jadi beaver yang pertama ni, yang baju hijau ni, dia akan dapat lollipop yang paling dekat lah, iaitu berwarna hijau. Kemudian yang kedua, yang selepas dia ambil lollipop tersebut, beaver yang kedua yang baju biru ni, dia akan ambil lollipop yang paling dekat dengan dia lah. Jadi yang hijau dah tak ada, dia akan ambil yang kedua lah, iaitu yang berwarna biru ni, yang bulat ni. Jadi soalan dia ialah drag and drop the beaver that will get the red triangular lollipop. Okay, jadi jawapan dia sangat mudah lah, iaitu yang ketiga ni. Jadi pelajar-pelajar untuk menjawab soalan ini dia perlu drag jawapan dia kepada segi 4. Ini cuma image, jadi saya tak boleh nak drag di sini. Jadi ini adalah salah satu contoh pertandingan Beaver, soalan dalam pertandingan Beaver, dan soalan ini dia walaupun nampak very simple, tetapi sebenarnya dia menunjukkan satu konsep computational thinking yang penting lah, iaitu konsep susunan ataupun array di dalam computer science. Okay, kemudian saya ada buat beberapa contoh lagi. Okay, ini adalah contoh yang kedua. Contoh ni boleh dilihat jadi ini untuk kategori Benjamin, iaitu untuk pelajar-pelajar tahun 5 dan tahun 6. Jadi soalan ni juga menarik.
Tapi saya rasa saya tak ada masa untuk nak bincang secara panjang. Boleh pergi ke laman web beaver.my. Dan saya juga beri satu contoh untuk kategori student. Jadi kategori student ni adalah untuk pelajar-pelajar tingkatan 5 dan tingkatan 6 ataupun yang setara dengannya lah. Jadi soalan ni lebih susah sedikit berbanding soalan tadi. Walaupun ini juga menggunakan konsep yang lebih kurang sama lah, iaitu first in first out ataupun konsep ordering, menyusun sesuatu objek di dalam computer science. Jadi ini adalah contoh soalan-soalan Beaver. Dia tidak memerlukan pengetahuan coding. Kita tak tanya pun macam mana nak tulis kod arahan untuk membuat certain things. Jadi dia tidak membabitkan programming language. Alright, jadi apa yang menarik mengenai pertandingan Beaver Computational Thinking ini, dia mempunyai kaitan yang amat erat lah dengan computational thinking, seperti mana yang diajar di dalam subjek asas sains komputer dan sains komputer di dalam kurikulum Malaysia. Soalan-soalan yang diterbitkan dalam pertandingan Beaver ini biasanya dekat akhir tu dia akan selepas soalan, jawapan, penjelasan jawapan, dia ada satu bahagian di akhir tu dipanggil It's Informatics. So It's Informatics ni dia menceritakan apakah relevan soalan ini dengan konsep-konsep computational thinking yang sebenar. Apakah konsep computational thinking yang diguna pakai di dalam penyelesaian soalan ini. Jadi dia mengkaitkan soalan yang berbentuk quiz tadi ataupun IQ test tadi dengan the actual practice of computer science. Jadi oleh kerana computational thinking konsep ini yang dalam pertandingan Beaver ini mempunyai kaitan yang rapat dengan sains komputer, soalan-soalan Beaver ni digunakan di seluruh dunia sebagai alat bantuan mengajar di dalam subjek-subjek sains komputer. Ataupun ada setengah negara panggil computing, setengah negara panggil IT dan sebagainya. Okey, jadi pembentangan saya sudah sampai ke akhirnya. Jadi saya ada satu, this is the last section of the presentation. Jadi saya ingin memberi sedikit sharing lah mengenai beberapa pertandingan yang akan dianjurkan oleh pihak Aden Educational Consultants sepanjang tahun 2024. Jadi ada sedikit notis lah sebelum saya memberi senarai pertandingan ini. Yang pertama, kami akan fokuskan kepada pertandingan-pertandingan dianjurkan oleh kami kerana kami kalau pertandingan-pertandingan lain saya tak tahulah, mungkin saya akan beri maklumat yang kurang tepat atau dan sebagainya. Jadi kami akan menyenaraikan pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh Aden. Dan yang kedua, bukanlah semua pertandingan ini berbentuk online. Ada pertandingan-pertandingan yang berbentuk offline, contohnya Kangaroo Math Competition, tetapi saya akan senaraikan jugalah untuk manfaat guru-guru dan pelajar-pelajar. Saya dah mention tadi mengenai Kangaroo Math dan juga Beaver. Kita ada juga pertandingan Kancil Science Competition yang akan dianjurkan pada bulan Jun 2024. Ini adalah pertandingan sains berbentuk kuis untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan menengah. Dan pemenang bagi pertandingan ini kita akan senarai pendekkan dan pelajar-pelajar yang menyertainya mungkin berpeluang untuk ke pertandingan International Junior Science Olympiad. Kita juga ada pertandingan Kijang Economics Competition. Jadi bukan semua yang kita buat ni STEM saja. Kita juga ada pertandingan yang berbentuk literasi kewangan ataupun financial literacy, iaitu satu kuis yang berasaskan ekonomi, kewangan, perniagaan untuk pelajar-pelajar sekolah rendah dan sekolah menengah. Juga pelajar-pelajar yang mendapat keputusan cemerlang berpeluang untuk menyertai pertandingan International Economics Olympiad. Selain itu juga kita ada pertandingan Earth Explorer Competition, iaitu pertandingan yang berkait dengan geoscience ataupun sains bumi, dan pemenang-pemenangnya kita akan pilih untuk International Earth Science Olympiad, satu pertandingan antarabangsa. Kita juga ada Gallery Explorer Competition, iaitu kuis astronomi untuk pelajar-pelajar sekolah. Pemenang-pemenang berpeluang untuk ke pertandingan International Astronomy Olympiad, dan kita ada juga pertandingan Language Explorer Competition. Pertandingan ini adalah kuis untuk subjek bahasa dan linguistik untuk peringkat sekolah, dan pemenang-pemenang berpeluang untuk ke pertandingan International Linguistic Olympiad. Jadi tiga yang terakhir ni, pertandingan Galaxy, Earth dan Language Explorer Competition akan diadakan pada bulan Februari 2024. Baiklah, kesimpulan bagi pembentangan saya. Jadi guru-guru dan para pelajar juga digalakkan untuk menyertai pertandingan
co-akademik kerana ia memberi banyak manfaat kepada semua pihak. Sekian, terima kasih.